أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ni, Allah masih panjangkan umur kita lagi. Setakat malam ni lah. Sagi balik, sagi tak tahu lagi macam mana. Dan alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan Allah masih kurniakan kita iman. Allah bagi lagi kita Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam itu dikekalkan oleh Allah kepada kita sampailah suatu masa nanti semua yang berada di atas muka bumi ini, termasuklah saya, pasti akan meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan Islam dan iman dikekalkan sampailah waktu tibanya hari yang demikian. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Muhajirin Seberang Jaya, Bandar Seberang Jaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihat noh semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, sebelum pergi lebih lanjut, macam biasalah noh, jangan lupa berniat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Duk lelok, sanak-sanak lelok. Sagi takut terlajak lena. Noh, bukan ajak lena nah, takut terlajak lena. Baik. Tak lupa juga kepada rekan media yang datang pada hari ini, saudara Nan dan juga saudara Zairul daripada Kalam Ilmu, dengan penuntut ilmu studio. Baik, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita 40 hadis pilihan kita pada hadis yang ketiga pada muka surat yang ke-13 berkenaan dengan memberi salam. Yang mana kita berhenti pada muka surat yang ke-13 pada bab ataupun pada kupasan yang keempat, yang mana kita diterangkan ataupun kita membahas hadis Nabi berkenaan dengan salam. Maka pada bulan lepas kita sentuh berkenaan dengan iman. Apa itu iman? Kita sentuh berkenaan dengan syurga Allah. Syurga Allah tempat yang diidamkan oleh semua orang. Bila sebut syurga Allah, tuan-tuan, syurga Allah ni mahal. No, mahal. Nak mahal tak mahal pada suatu hari, ketika mana Allah Ta'ala telah menyiapkan Jannatul Adnin, diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Waktu disiapkan Jannatul Adnin tu, Allah Ta'ala telah meletakkan seluruh nikmat berada di dalam Jannatul Adnin, dalam syurga. Yang mana janji Allah, ni janji Allah. Tidak ada nikmat yang di dalam syurga itu pernah dilihat oleh manusia. Makna kata nikmat syurga itu, syurga itu sendiri merupakan satu nikmat yang manusia tak biasa tengok langsung. Nah, hebat tak hebat syurga ni. Kita bayangkanlah tuan-tuan, kita bayangkanlah duduk atas muka bumi, nikmat yang paling seronok, kemewahan yang paling seronok kita dapat tengok apa dia? Rumah-rumah yang besar, kereta yang mewah, kereta berharga juta-juta, Rolls Royce. Nak sebut pun terbelit lidah. Rolls Royce. Dalam tu macam-macam ada. Balik rumah-rumah hak mewah, buka saja pintu, kemudian ruang tamu ya besar Masjid Muhajirin ni. Oh, nak abang mewah tak mewah rumah? Kiasa besar rumah Cristiano Ronaldo kan? Tu baru ruang tamu. TV dia besar mana, tak masuk bilik tidur lagi, dengan katilnya tak pakailah tilam bono. Tu kira tilam paling murah dah tu, tak padahal mahal dah, tak sangka dah. Tilam hak puluh ribu. Masuk bilik ayak, kamar mandi dengan ada jacuzzinya, dengan ada tempat tak mandinya, dengan ada televisionnya, dengan ada buah anggur, tengah-tengah duk mandi ada buah anggur makan. Oh, apa duk istana? Tu syok lagu tu pun tuan-tuan habaq siap-siap. Nikmat syurga lagi syok pada tu yang manusia tak pernah tengok langsung. Maka Allah pun berkata kepada Jannatul Adnin, kallami, katakanlah kepadaku wahai syurga Adnin. Maka syurga Adnin sebut, sesungguhnya yang haram masuk ke dalamku ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang haram masuk ke dalam syurga Adnin, kata Jannatul Adnin. Maka siapa dia 3 tu? 3 golongan yang haram masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama dia kata apa? Pertama yang haram masuk ke dalam syurga Allah, nombor 1 dalam hadis tersebut, bakhilun, orang yang kedekut. Orang yang bakhil haram masuk syurga Allah. Orang yang bakhil telah mewarisi sifat munafik dalam diri dia. Orang yang bakhil telah melakukan satu perkara melanggar ketakwaan kepada Allah, iaitu Allah Ta'ala sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun, surah Al-Baqarah yang kita duk baca tu. Sebab tu Nabi sebut orang yang bakhil dia telah mewarisi satu sifat yang membinasakan diri dia, syuhum muta', dia taat kepada kebakhilan dia, dia taat kepada ketamakan dia. Haram masuk syurga Allah. Nombor 2 yang haram masuk dalam syurga Allah, Jannatul Adnin, kata Jannatul Adnin apa dia? Wa munafiqun, orang munafik. Orang munafik nak tengok tanda-tanda dia apa tuan-tuan? Banyak kita sentuh hari itu. Dalam surah Al-Ma'un Allah Ta'ala sebut 4. Kedekut, penyegan semayang, riak, enggan mengeluarkan zakat, bila cakap mohong, bila janji tak pernah tepati, bila diberi amanah dia khianati. Itu orang munafik. Depan nampak suka Islam, belakang benci Islam, leceh. Dia anggap semayang itu menyusahkan, dia anggap zakat itu membebankan. Itu orang munafik. Dan munafik zaman mutaakhir ini, orang munafik selesa bila umat Islam diancam, akan tetapi gelisah bila orang kafir dihina. Itu orang munafik. Bila orang kafir dihina, orang kafir diancam, dia rasa gelisah. Tapi bila umat Islam diancam, dia rasa tak ada apa. Okay, it's alright. Itu munafik.
Jadi golongan tu haram masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, dalam hadis tersebut disebutkan yang haram masuk ke dalam jannatul adnin iaitu wa muraun. Siapa itu wa muraun? Orang yang melakukan amal ibadah, setiap amal ibadah yang dia buat, dia nak bagi orang tengok. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, riya itu boleh berlaku dalam 4 keadaan, 4 cara. Yang pertama iaitu tubuh badan. Tubuh badan boleh menyebabkan manusia jadi riak. Mula-mula badan gemuk gedempuai macam saya, lepas tu masuk gym, angkat besi apa, angkat kereta apa semua, badan ketui-ketui. Minum protein apa, cucuk steroid apa sikit, badan nak ketui-ketui. Daripada boleh pakai baju elok-elok longgar, terus pakai baju singlet je keluar. Clear. Yang kedua, pakaian boleh menyebabkan manusia jadi riak. Pakaian boleh pakai coat sikit, boleh pakai blazer apa sikit, pegang apa nama beg apa semua, rasa kemas tak sangka dah. Pakaian. Adapun yang ketiga iaitu ucapan. Ucap, saya ni tuan-tuan tiap-tiap bulan khatam Quran tu. Oh, pergi cerita kat orang. Saya ni tiap-tiap tahun 2 tahun sekali pergi umrah. Tapi kalau pergi umrah tak duduklah hotel hak jauh-jauh tu, mana layan hotel jauh-jauh. Paling kurang-kurang hotel tu Hilton. Kurang-kurang Hilton. Ucapan riak. Saya ni kerak duk pergi masjid, duk cerita habis kat orang. Anak saya universiti, menantu saya doktor, menantu hak nombor 2. Dia cerita habis, semua nak tutup. Cerita kata dia hebat. Yang ketiga iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat yang boleh menyebabkan manusia jadi riak, ibadah. Yang ni, sembahyang nak bagi orang tengok, zakat nak bagi orang tengok, tuan-tuan, mai masjid nak bagi orang tengok. Ibadah boleh menyebabkan manusia jadi riak. Dia sumbang apa boleh mai tiga saya tu dia tak dengar. Dia sumbang kipas angin gajah ni. Kipas angin gajah kita panggil. Kipas angin gajah ni tuan-tuan, busuk-busuk 30,000, busuk-busuk 30, kalau besar lagu ni 35 dalam tangan. So dia sumbang 2 biji. Tapi dia kata apa? Boleh sumbang. Bagi tahu kat pengurusi, dia kata apa? Boleh tak? Setiap bilah tu tulis lah, disumbangkan oleh Ustaz Fairuz Yusof. Bagi nampak sikit kata orang tu sumbang. Nampak? Ada. Tuan-tuan, hati-hati no. Kita takut Allah Ta'ala sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Baik yang tu. So syurga. Sebab tu syurga bukan satu benda yang mudah untuk dimasuki, tapi tak mustahil. Syurga tu sebenarnya, nak masuk syurga itu tak perlukan modal yang tinggi berbanding neraka Allah. Berbanding neraka Allah. Nak masuk neraka Allah ni mahal. Judi nak kena bawa keluar modal. Minum arak, nak beli arak pun mahal. Nak pergi konsert, satu tiket RM250, bukannya murah. Tambah-tambah konsert artis luar negara pula duk main, lagi mahal. Hak paling murah RM260 tu, duduk atas tu sayup tu, dia tengok bawah nampak semut dah. Nampak supaya tengok semut tu. Tu pun dak beli. Tu pun dak pukul masuk konsert pukul 8 start mula, pukul 2 petang batok dah. Bawa tilam bawah semut. Kan, kalaulah semangat yang dia sama, kalaulah semangat sama dia terapkan dalam solat Jumaat, hebat dia. Ni dah ada hak sebahagian waktu main konsert ke, pi tengok bola stadium ke, start game pukul 9, masuk stadium pukul 3 petang. Bila main sembahyang Jumaat, tok khotib dah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, dan nak habis khutbah baru dia start motor main masjid.
Hak jenis puak lagu ni tumbuk perut baru tahu. Tak bawa semangat yang sama main masjid. Pelik. Sebab apa? Sebab benda ibadah hasil dia di akhirat. So bila tak nampak hasil dia, dia tak berapa rasa nak buat, tak berapa syok nak buat, rasa boring. Clear tuan-tuan, yang tu baik. Jadi iman dia akan guide kita. Minta Allah jadikan kita orang yang beriman. Baik, asas mukmin yang keempat. Orang beriman itu bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Tuan-tuan, sekarang sahabat-sahabat kita di Palestin, abang siap? Sekarang kita dapat lihat semangat Palestin, semangat mendukung ataupun menyokong Palestin di kalangan umat Malaysia ni dah kuih kendok, betul tak? Yalah, benda dah dekat 2 bulan kan, start pada 7 Oktober lah, ni dah 27 kan, dekat 2 bulan. Jadi tuan-tuan, jangan kendur semangat, jangan putus berdoa. Walaupun sekarang telah dikeluarkan genjatan senjata, tapi kena habaq siap-siap Zionis. Sekejap lagi kena blok di TikTok kan, boleh kan. Saya pergi 3-4 masjid dah sebut Zionis ya dalam TikTok live, depa ban seminggu. Tu tengok abang Nal kita, dia buka TikTok lagi pasang kena ban pula seminggu. Depa habaqlah lagu mana pun, buatlah perjanjian macam mana pun, depa langgak serupa tu je. Jadi tuan-tuan, doalah banyak-banyak. Kita kalau pergi shopping komplek, bawa anak ataupun pergi zoo ke, bawa anak pergi jalan-jalan, bawa anak hilang, kita gelabah tak? Gelabah bewok orang panggil. Masa tu rasa dunia gelap, anak tengah duk pegang, pilih-pilih baju kat shopping komplek contohnya, pergi dekat Sunway, pilih-pilih baju, tengok anak baru tak siap pegang, hilang. Kita teriak merambu ni, oh mana anak aku. Tuan-tuan, anak hilang boleh jumpa lagi, tapi kalau anak mati tak jumpa tau. Itu yang dirasai oleh waris-waris penjaga ibu bapa umat Palestin sekarang. Jangan pernah putus berdoa kepada mereka, no. Yang tu baik, saya nak cepatkan. Adapun yang kelima, erti salam. Salam itu bermaksud selamat sejahtera. Baik, saya cepatkan lagi. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, salam tu sebenarnya dia menyebarkan perasaan cinta, mahabbah. Seronok kalau kita jumpa orang bagi salam. Seronok tak tuan-tuan? Contoh, saya lalu-lalu jumpa abang Sepun. Jumpa abang pun lalu-lalu, tiba-tiba abang pun bagi salam, saya buat bodoh je. Mesti abang pun kata, "Ish, aku dah buat salah ke?" Kita akan rasa lagu tu. Contoh, kita ada masalah, lalu-lalu orang bagi salam tu, "Assalamualaikum Ustaz." Kita akan rasa macam Allahu Akbar, orang ingat kat aku. Salam tu simple je. Sebab tu Nabi ketika mana antara perbuatan yang Nabi kata dapat meningkatkan darjat kamu di syurga nanti. Apa Nabi sebut? Ada 2. Ada 3. Yang pertama, afsyus salam, sampaikanlah salam. Jumpa orang ni tuan-tuan, bagi salam. Bagi salam, biar kita hak mula dulu. Clear? Biar kita hak mula dulu. Dan bagi salam, contoh saya bagi salam kat ramai-ramai ni, "Assalamualaikum." Yang jawab adalah fardu kifayah, seorang jawab pun tak apa dah, tapi tetap wajib juga fardu. Clear? Kalau bagi salam kat ramai, tak semua kena jawab, seorang cukup mewakili ramai-ramai lagu tu. Bila kita bagi salam ni tuan-tuan, kita telah mengangkat darjat kita di akhirat sana nanti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengangkat darjat apa lagi? Wa at'imut ta'am, jamu orang makan. Kenuri doa selamat, bagi jamu orang makan. Bihun goreng lah. Nasi tomato lah. Jangan kira buat tahlil, nak kira nasi tomato je. Tiba-tiba orang minta tolong buat tahlil malam ni, boleh tak? Boleh. Tengok dia omai karipap je. Amboi mak, suruh buat tahlil, bagi karipap. La haula wala quwata illa billah. Makanlah karipap tu pun. Ingat murah ke karipap ni? Sebiji RM6. Kan dulu tak apalah, 4 biji RM1, lah ni sebiji RM6. Paling murah pun 4 biji RM2, sebiji RM5.
Makan, orang dah jamu makan. Kan sebab tu tambah-tambahan bulan Ramadan, tuan-tuan jamulah makan, buatlah iftar, buatlah buka puasa, jamu dah. Contoh masjid ada buat buka puasa, bagi tuan-tuan, akan tingkatkan darjat kita di hari akhirat sana nanti. Abang saya siap, benda ni tak nampak lagi. Bila tak nampak ni dia tak apa seronok nak buat sangat. Dia nampak depan mata baru dia syok. Tapi tuan-tuan, iman, yakin, takwa, dia akan buat lagu tu. Adapun yang ketiga, bangun malam. Paling mudah kita faham, qiyamul lail. Yang tu dapat meningkatkan darjat kita di akhirat sana nanti. Baik. Hukum menjawab salam itu adalah wajib, dan bagi salam sunat. Dan hukum jawab salam, tiba-tiba orang bagi salam kat kita, orang yang bagi salam kita tu bukan Islam, Assalamualaikum, macam mana kita nak jawab tuan-tuan? Tambah-tambah negara kita ni berbilang bangsa, berbilang agama dan kaum. Biasalah kalau macam saya duduk kat sekolah tuan-tuan, sekolah kebangsaan Sungai Puyu Berterus. Kami ada pelajar India pun ada, pelajar beragama Buddha pun ada. Jadi tuan-tuan, budak India, saya sebutlah dalam kuliah saya, Kishendran nama dia, tahun 6. Adik dia nama Vision. Vision. Abang dia nama Kishendran tu tuan-tuan, baru-baru, tak barulah, yang masa Maulidur Rasul tu, kami buat pertandingan menulis khot, dia antara pemenang. Punya lawa tu sana, nak buat juga, dia nak masuk juga. Saya kata, ni tak apa, ni untuk orang Muslim, tak apa ustaz, saya suka menulis. Masuk, nak sangat tulis. Sekali depa kata kita paksa depa masuk, tak apa ustaz, saya tak apa. Mak saya okey, open minded semua, apa semua. Nak tulis, tapi dia tulis punya lawa nombor 3. Budak-budak Melayu pun kalah. Tuan-tuan tahu tak, doa kunut boleh baca sampai habis. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Doa makan, lepas makan, semua dia boleh. Moga-moga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Kan? Yang itulah. Kalau dia masuk Islam, Allah Ta'ala bukakan hidayah untuk dia dan keluarga dia. Satu pencapaian terbesar saya lah sepanjang saya mengajar di sekolah. Yang tu. Kan? Tidak ada paksaan. Kita kata tak boleh ada paksaan kan. Yang tu. Tapi dia minat kita. Dia hari-hari mesti main menempel tempat saya. Hari-hari dia main menempel tempat saya. Kan? Dia akan baca, ustaz, kira doa lepas wuduk pun sampai. Allahumma ja'alni minat tawabin. Habis meta kita pun ada, tak ingat oh. Nak cerita Pak Mai. Tapi tuan-tuan, dia bukan Islam. Kan? Dia bagi salam. Assalamualaikum ustaz, pagi-pagi. Sabahal khair. Assalamualaikum, sabahal khair. Nak jawab lagu mana? Jawab sekadar waalaikum. Bas. Assalamualaikum. Waalaikum. Cukup. Tak perlu sambung Waalaikumsalam. Clear? Jelas tak? Kalau orang bukan Islam bagi salam kat kita, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikum sahaja. Yang tu. Baik noh? Ya, baik. Salam amat digalakkan sesama Muslim. Tengok pada muka surat yang ke-15. Kita nak cepat cergas mana. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qa'ada ahadukum falyusallim wa idza qama falyusallim wa laysatil ula." Dia tertinggal baris bawah tu. Wa laysatil ula bi ahaqqi min al akhirah. Apabila seseorang kamu duduk, berilah salam, dan apabila bangun pun bagilah salam. Bukanlah yang dahulu itu lebih berhak daripada yang kemudian? Itu soalan. Artinya lebih jelas, apabila bertemu dan berpisah, bagilah salam, sama ada yang dahulu ataupun yang kemudian, yang pergi ataupun yang datang. Dua-dua bagilah salam. Kan? Orang yang dahulukan itu lebih baik. Orang yang mendahulukan salam itu lebih baik, dan dia telah mewarisi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni habis meta baik dia tuan-tuan. Habis meta tak habis meta, dengan budak-budak pun bagi salam. Kita belum tentu boleh buat perangai lagu tu. Dengan budak-budak pun Nabi bagi salam. Kita belum tentu boleh buat lagu tu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah yang paling hebat.
contoh idola yang patut. Tu baru idola, bukannya penyanyi konsert apa Coldplay apa semua tu. Ni idola penyanyi, idola pelakon. Qudwah yang paling baik siapa dah tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kena sebut juga, kadang-kadang tak sebut. Tapi zaman lah ni tuan-tuan, dakwah mencabar, mencabar. Kalau kita tegur orang kata apa? Hampalah paling suci, hampalah yang paling baik, hampalah confirm syurga, kami semua neraka. La haula wala. Yang paling tak tahan dia kata, awak hangpa ingat hangpa pegang kunci syurga. Tuan-tuan, depa kata apa? Hampa ni puak perasaan suci. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-A'raf, kan, innahum unathun yatatahharun. Surah Al-A'raf ayat 82. Ini ayat yang apa? Sebiji macam kaum Sodom mau keluar. Kaum Sodom ni apa dia? Kaum yang mengamalkan homoseksual. Kaum Nabi Lut alaihissalam mengamalkan homoseksual. Bila Nabi Lut tegur dan pengikut Nabi Lut pun tegur. Nabi Lut dan pengikut dia pun tegur, hampa jangan buat lagu ni salah apa semua. Apa dia balas balik? Hampa lah bagus. Sebiji tuan-tuan. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka itulah merasakan diri mereka itu suci. Lah, ayat zaman Nabi Lut sekarang berulang zaman lah ni. Kita tegur jangan sokong LGBT, jangan sokong benda-benda mungkar. Yalah, hampalah bagus, hampalah terpaling suci. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran dah, surah Al-A'raf ayat 82. Balik buka tengok. Surah Al-A'raf ayat 82. Innahum unasun yatatahharun. Itulah ayat balasan, ungkapan kepada orang yang ditegur oleh Nabi Lut dan pengikut dia. Dan sekarang berulang balik. Sebab itulah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala telah memecahkan hati itu terbahagi kepada 3. Yang pertama, qalbun salim, hati yang sejahtera. Yang kedua itu qalbun marid, hati yang sakit. Adapun yang ketiga, qalbun mayit, orang yang tak boleh menerima teguran walhal dia melakukan kesalahan. Orang itu golongan qalbun mayit, hati dia dah tertutup dan mati. Wal-'iyazubillah. Ini yang paling ditakuti. Antara ayat-ayat yang dilontarkan bagi golongan qalbun mayit, hati mati, siapa dia? Ayat dia lagu mana? Hampalah yang paling suci. Hampa mengingat hampa tu confirm syurga. Hampa tak usah duk ambil kerja Tuhan, kerja memasukkan dalam syurga dan memasukkan dalam neraka, itu kerja Tuhan. Betul, habaq depa balik betul. Kami tak ambil kerja Tuhan, tapi kami melaksanakan amanah Tuhan. Allah sebut di dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis. Allah Ta'ala sebut ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nabi sebut dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa biqalbi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Sahih Bukhari. Jikalau kamu nampak kemungkaran, ubahlah dengan biyadih, dengan kuasa, dengan tangan yang kamu ada. Wa illam yastati', kalau kamu tak mampu, ubahlah dengan lisan. Wa illam yastati', kalau kamu tak mampu juga dengan lidah, lisan, teguran, ubahlah dengan hati. Dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Hati macam mana tuan-tuan? Mesti rasa benci dengan perbuatan yang mereka buat. Kemudian jangan pernah tinggal untuk berdoa kepada mereka. Ya Allah, doa baik-baik tuan-tuan. Kan, doa baik-baik. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka dan sebagainya. Nah, abang saya siap, dakwah ejekan tu biasa. Tuan-tuan, abang mai apa yang Nabi tak kena waktu dakwah? Cerita mai abang. Nabi kena camdek, itu benda hari-hari makanan Nabi. Nabi kena pulau dengan orang kampung, ya, telah berlaku. Nabi dikatakan gila, ya. Dikatakan tukang sihir, ya. Nabi kena lempak dengan batu, ya. Nabi kena cucuk dengan besi sehingga mana menembusi pipi Nabi, ya. Sedangkan Nabi itu manusia yang paling Allah Ta'ala cinta.
Sebab tu dalam dakwah jangan rasa stres, jangan rasa putus asa dengan rahmat Allah. Sama juga dengan doa tu. Doa untuk Palestin. Awak ni doa hari-hari tapi Israel duk balas perbuatan tak makbul ke? Jangan tuan-tuan, jangan rasa lagu tu. Tuan-tuan bayangkan ketika mana perubahan kiblat daripada kiblat pertama Masjidil Aqsa nak ubah ke Masjidil yang ke sekarang Masjidil Haram, Kaabah sekarang ni pun Nabi doa tuan-tuan. Nabi doa hari-hari. Nabi diperli oleh golongan Yahudi. Muhammad kata sembang, kata mensembah Tuhan hang yang paling betul, tapi kiblat hang sama jangan kami. Arah yang hang semayang sama je macam kami. Nabi minta doa tuan-tuan. Doa Nabi dimakbulkan selepas 17 bulan. Itu Nabi 17 bulan, setahun lebih. Itu Nabi tuan-tuan. Manusia yang paling agung, manusia yang paling Allah Ta'ala sayang. Itu pun doa Nabi dimakbulkan setelah 17 bulan. Sebab apa? Allah nak menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi hadithul ifk, yang ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha difitnah, kata buat melakukan perkara songsang ketika balik satu peperangan tu. Tuan-tuan balik-balik mai tengok-tengok Nabi jumpa Aisyah balik dengan Allahumma salli nama apa? Salman. Kan balik lambat sekali. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay, bapa kepala munafik, dia kata apa? Tengok. Bini Nabi pun buat onar. Tuan-tuan tahu tak, Sayyidatina Aisyah hari-hari doa dalam kesedihan, dalam teriak ni doa. Lama tak? Sebulan baru turun ayat menyucikan nama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebulan. Kita ni jangan doa hari ni nak minta esok terus jadi. Mana boleh. Kan kita nak segera ingat Maggi lah. Kan peristiwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu tertulis, termaktub di dalam surah An-Nur. Sebulan doa. Sampai kata Sayyidatina Aisyah kata apa? Aku teriak sampai tak keluar apa dah. Ayat mata tak keluar dah. Maka turunnya ayat di dalam surah An-Nur. Semuka tu menyucikan nama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu jangan putus asa. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Clear? Jelas nak tuan-tuan? Baik, kita cegah lagi. Kita tengok yang pada nombor 8. Assalam itu bererti sejahtera, yang bermaksud bahawasanya keselamatan dan kesejahteraan sentiasa melengkunginya. Di samping itu salam juga dikira sebagai doa. Kita doa kat orang. Kan? Salam tu doa. Assalamualaikum. Tuan-tuan, kalau lani kita tengah ditanam dengan budaya-budaya yang dibawa oleh barat. Contoh dah. Selamat pagi. Alangkah baiknya kita mulakan dengan Assalamualaikum. Nak mulakan selamat pagi pun boleh, tapi mulakan dengan Assalamualaikum, selamat pagi. Clear? Jelas? Jangan satu lagi bye. Okey, jumpa lagi. Bye. Kan kita duk train sikit-sikit kan, bye. Kan kita ubah tuan-tuan. Kita ubah dengan Assalamualaikum. Mula jumpa dengan Assalamualaikum, berpisah pun dengan Assalamualaikum. Kita doakan kesejahteraan. Mudah-mudahan dia dalam peliharaan Allah. Mudah-mudahan Allah itu bersama-sama dengan kamu. Itulah doa. Tuan-tuan, kesimpulan. Ini kira cergah ni. Sebab tajuk ni bulan lepas dah kan. Baik. Yang pertama dalam kitab, tuan-tuan boleh tengok pada muka surat yang ke-16. Yang pertama, iman adalah syarat pertama untuk memasuki syurga, tempat balasan nikmat yang kekal. Sementara syirik pula, sama ada terang ataupun tersembunyi, adalah penghalang kepadanya. Tuan-tuan, abang saya siap. Kita masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Nak boleh rahmat Allah, kena ada iman dengan Allah. Jelas tak? Kena ada iman. Kalimah la ilaha illallah menunjukkan keimanan kita tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan duk berasa kita semayang sunat beratus-ratus rakaat, kita puasa beratus-ratus hari, confirm syurga. Jangan. Tak mau. Yang saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu,
ketika mana berlaku di dalam bulan Ramadan. Saya cerita kat sini tak? Saya cerita waktu tu saya cerita pasal bahas korban. Tuan-tuan ingat tak yang saya main pasal cuti waktu kuliah subuh? Saya cerita pasal kelebihan korban tu. Ingat tak tahulah, benda dah lama kan. Main sebulan sekali pula jumpa lagi ya. Kan tu. Tu yang main ustaz besar sikit bulan lepas pun ada. Kata tu. Bulan lepas nampak kurus sikit, bulan ni nampak besar lagi. Jangan tanyalah sebulan boleh naik berapa kilo. Kan yang tu. Ada seorang jemaah muslimat waktu buat khatam Quran bulan Ramadan baru-baru ni, saya tegur dia elok, saya kata jangan buat panggil dia ni dah. Habis khatam Quran tuan-tuan, buat khatam Quran perdana di belah Pala Batas tu. Ada seorang makcik lah, saya panggil dia makcik lah. Habis tu tuan-tuan dia kata apa? Ni kalau mati ni ustaz confirm syurga ni. Dia boleh kata lagu tu tuan-tuan. Kata ni kalau mati ni, kalau makcik mati ni, habis khatam Quran kita baca doa apa semua habis. Kalau mati ni confirm syurga. Confirm syurga, tak tahan tu. Saya pun jumpa, awak kata lagu tu, oi kita khatam Quran ke ustaz. Kan, confirm, makcik confirm syurga lah ni. Saya pun kata, ada kunci lebih tak? Saya nak join sekali. Kan? Awak ustaz kata lagu tu, siapa boleh bagi jaminan kita confirm syurga? Kan yang Nabi sebut dalam banyak-banyak sahabat Nabi tu, yang beratus ribu sahabat Nabi, yang Nabi sebut 10 je yang dijamin oleh syurga oleh Allah, yang dijamin syurga. Kan kita ni daripada sahabat tu berapa kurun dah kita terlepas ni, tapi kami khatam Quran bagus. Tapi ingat, amalan ibadah seseorang manusia itu tidak melayakkan dia masuk dalam syurga Allah, dan tidak layak mengeluarkan dia daripada neraka Allah. Yang melayakkan kita masuk dalam syurga Allah dan keluarkan kita daripada neraka Allah hanyalah rahmat Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu. So nak boleh lagu mana? Buat amal baik, kena ada iman, kena ada taqwa, kena ada ihsan. Taqwa, taqwa pecah pula. Banyak ni nak pecah ni. Taqwa pecah pula pada 3. Yang pertama khauf, kena takut pada Allah sebenar-benar ketakutan. Bukan cakap mulut takut, hati tak takut. Mulut takut, cakap aku takut pada Allah Ta'ala. Kan? Takut, pergi kedai Toto, tikam nombor. Takut, bancuh ayat ketum. Jam. Mulut kata takut, tapi belah ayat ketum enggak. Kan contoh. Sini ada orang minum ayat ketum tak? Tak ada kono. Kan lagu macam ada je. Macam tak ada lah, kira tak ada lah. Nanti pun buat live, kira tak ada lah. Nanti tutup live boleh kata ada. Hanya tu. Mulut kata takut. Berapa ramai lagu tu? Khauf, roja, pengharapan kepada Allah. Berapa ramai yang berharap pada Allah. Berapa ramai yang rasa rezeki ni memang daripada Allah. Rezeki tak pernah salah alamat. Bahasa kita kan, yakin dengan rezeki. Tapi berapa ramai yang tak yakin. Dia rasa aku kaya ni hasil usaha aku tau. Pasal apa aku nak kena bawa keluar duit untuk zakat? Kenapa nak kena sedekah? Penat-penat aku kerja. Senang-senang nak bawa keluar zakat untuk orang. Tuan-tuan, tak ada rojak kepada Allah. So takwa dah tak ada dah dalam tu. 3 komponen. Nombor 2 iaitu rojak. Yang ketiga ihsan, yang mana kita melakukan segala amal ibadah ataupun perbuatan itu kita merasakan Allah tengok kita. Sungguh cakap kan, kita jumpa kawan-kawan duduk kedai kopi sembang pasal politik, kata anu kata ni, hilang dah ihsan tu. Kan? Hilang dah ihsan. Kan bau sebut bab politik, habis hilang ihsan pada Allah Taala dah. Tu tak kira lagi dalam perbuatan mata melakukan maksiat, jumpa geng sama-sama tengok sembang pasal perempuan. Hilang dah ihsan. Kan? Semayang pun harap orang tengok baru nak semayang. Tak rasa macam niat tu kerana Allah. Kalau Allah Ta'ala perlihatkan mudah, dia kata lagu tu kan, tapi sebab tak nampak dia pun semayang pun halal balai. Kalau orang tengok baru dia semayang betul-betul Allahu Akbar. Tu nampak. Tuan-tuan, sebab itulah syirik yang kita sebut hari itu, syirik penghalang kita masuk dalam syurga Allah.
Syirik mungkin kita tak sembah selain daripada Allah, itu is okay, kita tak sembah. Tapi yang kita takut syirik yang tersembunyi, syirik kecil yang tu takut dekat tu tuan-tuan, dekat tu. Syirik kecil ni dekat dengan kita. Dekat. Nabi kata apa? Inna akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Nabi kata inna akhwaf ma akhafu alaikum, sesungguhnya perkara yang aku paling takut menimpa kamu, kita ni, benda yang Nabi paling takut menimpa kita pada tuan-tuan, Nabi sebut al-syirkul asghar, syirik kecil. Maka sahabat bertanya, apa dia syirik kecil yang kamu takut sangat ya Rasulullah? Nabi kata ar-riya. Dekat tuan-tuan, dekat. Abang saya dekat. Sebab manusia dia suka pujian manusia. Manusia ni dia selesa dengan pujian manusia. Pakai kereta baru orang puji seronok, dia suka. Jawatan besar dia rasa kemas, seronok, dia rasa gegah. Baru convocation, kemas cerita kau ni, saya baru habis PhD, seronok, orang puji dia. Kan semua benda tuan-tuan, sebab tu nak jaga riak ni kena ikhlas. Kena ikhlas. Bukan senang oh. Kata hukama, kemuncak keikhlasan apa dia? Sembunyikan kebaikan yang kamu lakukan seperti mana kamu sembunyikan keburukan dan kejahatan yang kamu lakukan. Kita baik, kita tunjuk ke orang, kita cerita ke orang, kita canang dekat orang. Tapi waktu buruk ada kita nak cerita ke orang? Tak ada. Waktu buruk kita tak cerita ke orang, tak canang dekat orang, kita tak habaq ke orang. Waktu duduk sorang-sorang, duduk belek handset macam-macam, tengok tak cerita ke orang kan? Dah, tak cerita. Tapi pasal apa yang tang baik nak cerita habis semua ke orang? Tu hati-hati, tu yang saya kata apa? Syirik ni dekat sungguh dengan kita, dekat sangat-sangat. Kan saya tegur diri saya terutamanya sebelum saya sampai kepada tuan-tuan. Saya takut sebab Allah Taala sebut apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Azan.
La ilaha illallah wa rabbana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung sikit tuan-tuan. Lepas tengah kita berhenti lepas tengah. Boleh? No? Tengok dekat mana larat. Duduk tengah 2 parti ni, ada 3-4 orang dah rebah dah. Kan? 3-4 orang rebah. Ada 2 orang duduk lipat kaki tak selesa dah. Ada tu signal lah tu, signal suruh berhenti. Kan? Baik. Oh, ganti ayat. Macam tak suruh berhenti ni. Hati-hati tuan-tuan dengan riak. Hati-hatilah dengan riak. Saya selalu ingat diri saya dan juga pesan kepada tuan-tuan berkenaan dengan riak. Di akhirat kan Allah Taala kata apa? Izhabu 'alal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Ni hampa pi. Allah Taala sebut pada orang yang riak, lah ni hampa pi kat orang yang mana atas muka bumi dulu, hampa buat semua benda, hampa nak tayang kat depa. Allah Taala kata, hampa pi lah ni hampa tengok apa yang depa boleh bagi kat hampa. Allahu akbar. Ayat hinaan Allah, ayat perlian Allah kepada pelaku riak. Maka tuan-tuan hati-hati dengan riak. Baik, kita tengok yang kedua. Orang yang beriman itu bersaudara. Jagalah mahabbah sesama kita. Kan? Allah Taala sebut innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Selalunya bila sebut bersaudara ni, kalau orang lain susah, saudara kita susah, kita akan terasa kesusahan yang dialami. Dan tuan-tuan, budaya akan memberi salam. Budaya akan bagi salam. Sesungguhnya bagi salam itu mengeratkan hubungan silaturahim. Kemudian bukan mengeratkan hubungan silaturahim semata-mata, malahan darjat kita di akhirat sana nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia pun tuan-tuan, abang, di dunia pun kita seronok kalau orang bagi penghargaan kat kita. Contoh, esok ada program kat masjid ni, ada program kan, pukul 10 pagi di Dewan Al-Ansar. Mana satu Dewan Ansar? Oh, belakang ni. Oh, belakang ni Dewan Ansar. Oh, belakang ni ya. Apa sumbangan hufaz. Saya dijemput sekali lah. Kan, dia panggil sekali. Tahun ni wajib pula. Dia kata kena mai semua. Tahun lepas kira boleh bagi fax surat lah. Tahun ni bagi dia bagi. Panggil mai. Jadi tuan-tuan, penghargaan lagu tu pun kita rasa macam selesa. Rasa macam dihargai dan sebagainya. Tuan-tuan, di akhirat sana nanti Allah bagi penghargaan, Allah angkat darjat hanya dengan kita melafazkan salam. Ringan je pun, Assalamualaikum. Maka lazimilah salam. Mudah-mudahan ucapan salam tersebut menyelamatkan kita, mengangkat darjat kita di akhirat sana nanti. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk pada hadis yang keempat, ataupun tajuk yang keempat, berkenaan dengan sifat malu, sama ada kepada Allah maupun kepada makhluk. Yang ni pun banyak ni kalau nak masuk tasad ni. Kan kalau tidak nak masuk juga ni. Dia kena dengan situasi sekarang, tapi tak dan. Tak apa nanti. Tuan-tuan, sebelum saya berhenti, boleh off dulu Ustaz. Baik, sebelum saya berhenti tuan-tuan, saya ada satu hajat yang diamanahkan kepada saya. Tuan-tuan, saya hari ini kuliah saya dihadiri oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Abu Qatadah bin Dr. Rosdi Al-Hafiz. Ada kat belakang tu, baju merah, tepi tabung tu, baju merah belacan. Merah apa tu? Belacan lah, saya panggil merah belacan lah, orang tua-tua panggil. Betul ke merah belacan tu? Ustaz Abu betul no? Yang pakai lebih warna hitam tu. Okey tuan-tuan, dia merupakan tenaga pengajar kelas kemahiran Quran di Maktab Wanjah Jalan Telaga Ayak. Beliau juga merupakan penggubal kertas soalan qiraat STAM Malaysia. Pakai rujuk lah tuan-tuan, kalau nak belajar qiraat boleh belajar kat dia. Saya pun rujuk kat dia. Walaupun saya mengaji tempat sama dengan dia, tapi dia senior mesti ingat lagi lah lagu tu lah. Contohnya saya pun rujuk dekat dia. Tuan-tuan,
Beliau ada hajat. Sekarang sekolah Maktab Wajah, sekolah beliau sedang mencari dana, sedang membuka wakaf pembelian tanah dan pembangunan di sana, di Jalan Mengkuang Road, Jalan Tagayak. Belakang tu Jalan Mengkuang Road, tuan-tuan tahu kan Jalan Mengkuang Road tu, yang menelan belanja lebih kurang 1.7 juta. Jadi usaha sekarang, beliau sekarang sedang mencari secepat mungkin, sebab tuan tanah telah minta sebelum 15 hari bulan 12 hari bulan 12 kena laksanakan sekurang-kurangnya 50% daripada nilaian tersebut. Tanah tak besar mana pun, tapi sebab pemilik dia tu bukan orang kita. Itu yang saya suruh panel kita stok. Sebab pemilik tu bukan orang kita, jadi mahal pula. Kan cukup untuk buat satu blok lagu tu Ustaz Abu kan, tapi ialah main dengan bukan kita punya orang. Kalau orang kita ni mungkin dia ada sifat untuk nak sikit wakaf ke, dia nak sumbang, okey tak apa, walaupun harga sekarang 1 juta, saya minta 500,000 lagi sedekah. Orang kita lagu tu dia akan fikir ke alam sana, tapi disebabkan tanah tu hak milik dia bukan orang kita, jadi dia harga sedikit dan diletakkan kena bayar at least 800,000 sebelum 15 hari bulan 12 ni. Jumlah terkumpul sekarang lebih kurang 600,000 lebih. Jadi 600,000 lebih, cari 100,000 lebih lagi. Tuan-tuan yang mana berhajat untuk mengeluarkan zakat, infak maupun sedekah, tuan-tuan boleh masukkan dalam tabung yang ada kat belakang tu. Belakang belah ni satu, belah ni satu. Ustaz Abu tak belah ni. Ada buah belakang belah ni ada muslimat satu. Ataupun tuan-tuan pergi bagi kat Ustaz Abu tu, segala maklumat ada di tabung. Kan? Segala maklumat ada di tabung, dan projek depa ini telah diluluskan oleh Majlis Agama Islam dengan nombor siri 0 apa ni? Halus sangat tu dia pun. 019464. Majlis Islam bagi kelulusan. Atas ni pun atas usaha timbalan Ketua Menteri hak lama kan, tu Ustaz Abu Datuk IR. Dia telah meluluskan. Tuan-tuan yang mana berhajat untuk wakaf, sebelum ni ada agak jemaah di pulau-pulau kan, Masjid Taqwa, Taman Brown, saya sebut tu, dia wakaf bilik khas. Anak dia meninggal aksiden, dia bagi dekat sekolah wakaf khas bilik. Dia kata bilik, ustaz buat satu bilik untuk solat ataupun mengaji. So bilik tu sekarang Ustaz Abu buat untuk baca Quran. Kira kelas kemahiran Quran kan petang. So bilik tu digunakan untuk bacaan Quran. Tuan-tuan, mak dia punya sayang kat anak dia. Sekarang bilik tu nama bilik Muaz. Mak dia wakaf satu bilik untuk anak dia. Yang tu memang sayang anak sungguh lah kan. Ialah anak meninggal kan dan sebagainya. Tuan-tuan yang mana berhajat, tuan-tuan boleh masuk dalam tabung belah kanan tu, belah kanan saya lah, belah kiri tuan-tuan, dan juga tabung belakang. Ataupun tuan-tuan jumpa Ustaz Abu Qatadah sendiri, hak belakang tu pakai baju merah belacan, pakai songkok. Dan suka saya maklumkan, apa yang saya habaq ni tak ada paksaan lah. Tak ada paksaan dan tak ada paksaan. Takut tuan-tuan buat muka cengih kat saya. Ni duk minta duit korang. Takut habaq tu habaq saya siap. Tak ada paksaan. Nak bagi falyatafadhal, tak bagi pun tak marah Taubat tak marah. Tuan-tuan mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan membantu kita setelah mana alam kematian kita nanti, seperti mana sabda An-Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'u amaluhu illa min thalath. Apabila terputus nyawa anak Adam, matinya anak Adam itu, terputuslah segala amal ibadah mereka melainkan tiga. Salah. Sadaqatun jariyatun. Sedekah yang berjalan, yang bermanfaat. Mudah-mudahan itu membantu kita setelah mana kita mati nanti. Kok mana pun mati ya kita tuan-tuan, jangan takut Dan tunggu masa nak sampai je. Wallahu taala alam. Kita berhenti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap, terkasak bahasa, tercuit masa yang lebih, minta maaf tuan-tuan, kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Nas. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.